Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So, video ni dirakamkan pada 13 hari bulan, satu hari lagi sebelum menuju ke perlawanan final Piala FA 2026 2025-2026 JDT menentang Sabah akan berlangsung di Stadium Bukit Jalil. So guys, ini adalah satu penantian yang cukup lama dilakukan oleh kita selaku peminat bola sepak Sabah FC, di mana hampir 20 lebih tahun buat kali terakhir kita menyaksikan pasukan ini berjaya masuk ke final. Dan inilah merupakan bukan percubaan pertama yang telah kita lakukan, di mana Ong Kim Swee sendiri pun telah beberapa kali cuba untuk menembus masuk ke final untuk perlawanan siri Piala FA di Malaysia ni. Unfortunately, beliau tidak berjaya. Dan JP berjaya membawa Sabah masuk ke final, walaupun dengan reputasi yang tidak sebaik mana seperti mana telah dilakukan oleh Ong Kim Swee untuk 3 musim yang lepas. So itu sekali lagi katakan adalah keajaiban untuk saingan piala di bola sepak tempatan kita ni, di mana kedudukan pasukan di saingan Liga Super top 3 tidak menjanjikan pasukan tersebut boleh menembusi atau mendapat tiket masuk ke final. Dan ianya telah dibuktikan sekali lagi seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, ialah Sabah FC melakukan majlis lah untuk saingan bagi tahun ni. Jadi guys, di video head to head ni aku tidak akan menyentuh banyak mengenai JDT. Seperti mana dah tahu, kalau head to head ni aku akan berbincang mengenai reputasi kedua-dua klub, apa yang telah mereka lakukan lah dalam 5 perlawanan terakhir. Lebih kurang begitulah apa yang biasa aku lakukan. Cuma kali ini, the only thing aku menyentuh, ingin aku sentuh mengenai JDT adalah mereka adalah pasukan yang berada tangga pertama, belum ada sebarang kekalahan dan mempunyai reputasi yang cukup bagus untuk merangkul Piala FA ni secara back to back lah. So itu adalah misi yang perlu mereka pertahankan untuk mereka. So walaupun begitu, Sabah FC guys, on paper walaupun kita tidak nampak gayanya mampu untuk menewaskan JDT, tapi again this is a different kind of environment, different kind of pressure, different kind of motivation untuk mana-mana pasukan sekalipun. Itu yang aku perhatikan di sini lah. Seperti mana anda katakan pada ruang komentar aku video sebelum ni, anda sering mengatakan bola itu bulat, bola itu bulat. Yes, betul, bola itu bulat. Dan seperti mana juga sejarah telah membuktikan, di mana Kuala Lumpur, even pasukan yang bukan berada di kelompok terbaik pada masa itu juga mampu untuk menurunkan JDT pada perlawanan itu, di mana mereka menang 2-1 pada Piala Malaysia. Dan kita sekali lagi mempunyai pemain yang berada di sejarah tersebut yang membantu pasukan Kuala Lumpur memenangi piala tersebut, iaitu Daniel Ting berada bersama Sabah FC. So aku sebut individu sini kerana video ni lebih ingin menyentuh daripada kepada individu yang aku rasa menjadi key player untuk Sabah FC, yang boleh untuk membantu Sabah FC cuba mengembalikan piala tersebut kembali ke tanah, ke negeri di bawah bayu, iaitu Sabah lah. So buat anda yang mempunyai idea lain selain daripada apa yang aku katakan, anda saksikan dulu video ni dan letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. So okay guys, antara individu yang aku perhatikan boleh memberikan dan memainkan peranan untuk memacu perkara yang mustahil yang kita katakan sekarang ni. Pertama sekali adalah Muyajic. Aidin Muyajic, walaupun pada mulanya mendapat ketidakyakinan lah daripada kalangan penyokong Sabah FC. Kalau kamu tengok di ruang komen tu, memang ramai lah cakap dia yang macam perlu diganti. Even sekarang pun kita ada mempunyai satu pemain yang dikatakan mempunyai capability untuk menjaringkan gol dan menyerang, berada dalam Sabah FC sekarang dalam sisi latihan. Ada yang mengharapkan pemain tersebut boleh turunkan, tapi guys, pendaftaran pemain masih lagi tutup. Ianya akan bermula pada Januari kalau aku tak silap, dan pemain tersebut tidak akan diturunkan sama sekali. Itu kita kasih seal lah benda tu. Okay. Dan seterusnya,
Gaby juga tidak dalam senarai lah kerana masih dalam proses pemulihan. So Muyajic aku katakan di awal tadi mempunyai reputasi yang seolah-olah semakin menghampiri untuk mendapat sentuhan yang sepatutnya yang beliau miliki, bakat yang beliau miliki untuk beberapa siri perlawanan ni kerana telah berjaya menjaringkan jumlah gol yang cukup signifikan untuk Sabah FC. Di samping kemampuan beliau juga untuk melakukan penalti, menyambut bola muntah sekiranya benda itu dihidangkan atau diberikan kepada beliau. Tolak penalti penalti lawan Selangor tempoh hari aku telah katakan ialah merupakan situasi yang berbeza, pressure yang cukup berbeza, di mana Muyajic adalah merupakan player penjaring terbanyak di saingan Piala FA sekarang ni, itu sebanyak 9 ke 7 gol kalau aku tidak silap. Dan ini adalah benda yang rare sekali untuk kita saksikan lah, kerana baik di saingan Liga Super, baik di saingan Piala, ianya seringkali akan dibolot lah oleh pemain-pemain JDT. Dan kali ini adalah merupakan satu, banyak macam aku katakan lah, satu perjalanan yang cukup berbeza lah di saingan Piala FA kali ini. Dan diharapkan apa yang dimiliki oleh Muyajic tu boleh diteruskan dalam perlawanan ni. Tapi itu ada satu benda yang ingin aku sentuhkan sebentar lagi lah. Dan seterusnya adalah Tierney, guys. Tierney, aku katakan juga pada video sebelum ni, dia ni seolah-olah pemain yang macam, aku boleh katakan macam dia tidak tahu apa dia perlu buat lah, walaupun bakat dia ada di situ. Cuma apa yang aku perhatikan untuk Tierney ni, dia seperti Muyajic juga, dia punya confident level tu semakin nampak bersama Sabah FC. Dan apa yang ingin kita berterima kasih kepada Tierney sekarang ni juga adalah kerana beliau memilih untuk bersama Sabah FC instead untuk beraksi bersama Harimau Muda. Kerana JP sendiri menganggapkan Tierney ni adalah merupakan player yang cukup signifikan untuk berada di congkakan beliau untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, dan especially untuk menentang Piala FA ni. Tierney juga adalah merupakan individu yang sering kali mempunyai XG yang cukup besar lah bersama Sabah FC. Unfortunately, dia tidak begitu clinical di bahagian hadapan. Aku juga boleh katakan dia mempunyai agak selfish juga, mementingkan diri sendiri apabila berada di hadapan gol. Tapi ini bukan aku mengatakan dari segi negatif. Sebenarnya sikap selfish dia ni adalah merupakan satu benda yang positif aku katakan di sini. Kerana satu individu yang berada di bahagian hadapan, especially bertindak selaku forward, benda ni perlu ada dalam naluri dia. Pasal jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain, pemain yang berada di hadapan ni adalah individu yang bertanggungjawabkan untuk menjaringkan gol. Dan beliau berada di position tersebut, dan bagi aku dia layak untuk membuat percubaan lah bagi tiap-tiap peluang yang beliau miliki. Walaupun pada dasarnya kita nampak macam dalam banyak-banyak peluang yang Tierney miliki itu, ada pemain-pemain lain yang lebih terbuka sebenarnya untuk menjaringkan gol. Tapi sikap selfish dia tu sebenarnya satu, menidakkan peluang kita. Kedua, sekali katakan ianya cukup penting untuk pemain yang selaku bertindak di bahagian hadapan yang diperjauhkan untuk menjaringkan gol. Apa yang perlu diperbaiki untuk Tierney sini adalah untuk menjadi lebih klinikal di bahagian hadapan apabila peluang-peluang tersebut diberikan kepada beliau. Dan aku mengharapkan perlawanan separuh akhir dan beberapa siri perlawanan sebelum ni sedikit sebanyak boleh mengembalikan kembali confident beliau di bahagian hadapan, dan especially apabila peluang tersebut diberikan kepada beliau lah. Dan itu juga kita harapkan untuk perlawanan final ni, dan memberikan lagi firepower kita di bahagian hadapan. Kembalinya Darren Lock juga ke dalam kesebelasan utama ni adalah merupakan satu benda yang positif bagi aku, kerana di antara Muyajic, Tierney, bagi aku Darren Lock adalah merupakan satu player yang lebih mengetahui asam garam selok belok di saingan bola sepak tempatan kita ni, dikarenakan juga beliau adalah merupakan pemain Harimau Melaya, berpengalaman lah berada di peringkat international, membuatkan beliau cukup signifikan untuk berada di hadapan bagi membantu bahagian serangan kita, walaupun beliau tidak dideploy as a main striker pada percaturan yang telah dilakukan untuk perlawanan sebelum ni. Cuma kemampuan beliau untuk menerobos ataupun mengconvert peluang menjadikan gol tidak boleh dilupakan juga di sini. Dan aku mengatakan ianya adalah merupakan satu
benda yang cukup boleh menggusarkan pertahanan JDT lah, kerana sekali lagi aku menyentuh mengenai 3 pemain penyerang di bahagian hadapan kita di sini boleh mampu mengucar-ngacirkan pertahanan JDT. Antara benda lain yang aku sentuhkan sini adalah impact player kita iaitu Farhan dan juga Fakrul. So again di sini tidak pasti sama ada kedua-dua pemain ni akan diturunkan secara pemain gantian lagi ataupun as a starting 11. Cuma pandangan aku di sini untuk Fakrul dan juga Farhan, sekali lagi of course dari mereka ni akan dipertanggungjawabkan selaku impact player untuk Sabah FC sekiranya mana-mana percubaan yang kita telah lakukan gagal. So ianya maksud aku Farhan dan juga Fakrul ni bila dimasukkan dia akan memberi satu dinamik yang cukup berbeza untuk Sabah FC dari segi pergerakan bola dan of course dari segi serangan. Dan dua pemain ni juga seperti yang aku katakan pada video sebelum ni adalah merupakan set piece player kerana Farhan adalah merupakan individu yang sering kali memberikan penalti kepada kita akibat dikasari di kotak D. Fakrul dia lebih kepada player yang akan memberikan kita sepakan percuma di bahagian luar kotak D pihak lawan. So benda tu nampak simple, nampak macam tidak memberi impact yang besar, tapi sekiranya diguna pakai peluang tersebut oleh Sabah FC, ianya akan memberi satu lagi bilang orang peluang yang berbeza daripada apa yang cuba kita lakukan di sepadang lah. Maksud aku berbeza tu adalah selain daripada merencana gerakan untuk menembusi benteng pertahanan lawan, kita juga mempunyai satu lagi senjata di mana dari segi set piece. Itu yang dua benda yang perlu kita perhatikan di sinilah. Dan di antara kesemua benda yang aku sebutkan sebentar tadi tu, apa yang paling penting di sini adalah konsistennya pemain kita, adanya kerjasama dan fokus yang cukup besar lah. Dan ini pun aku nampak semakin menyerlah untuk beberapa siri perlawanan terakhir bersama Sabah FC ini, seperti yang dikatakan oleh JP mempunyai vision sendiri untuk bagaimana Sabah bermain, dan vision tersebut pun JP sendiri mengaku yang agak lambat lah untuk beliau berada bersama Sabah FC untuk menerapkan apa yang beliau ingin terapkan, dan ianya tidak menjadi untuk beberapa siri perlawanan. Itu aku nak akan sentuh lagi kenapa benda itu terjadi, balik-balik sudah kulang pada video sebelum ni. Dan ianya semakin terserlah lah untuk beberapa perlawanan terakhir Sabah FC, itu pun JP sendiri akui. Cuma ujian terbesar untuk Sabah FC sekarang ni adalah untuk menidakkan JDT sekali lagi merangkul selaku juara Piala FA bagi musim ni lah. JP sendiri pun mengakui yang ini adalah target beliau untuk membawa Sabah ke final, dan ianya telah terbukti. So alang-alang sudah berada di pentas akhir tu, why not kita curahkan yang terbaik dan kita cuba untuk maintainkan momentum yang kita miliki sekarang ni. Bagi aku, yes, kita belum lagi mempersembahkan corak pemain yang cukup bagus, tapi advantage kita sekarang ni adalah momentum yang kita miliki. So sekiranya sekali lagi yang dipersia-siakan, agak sayanglah untuk Sabah FC. Jadi itu adalah benda yang ingin aku kongsikan kepada kamu guys. Signifikannya beberapa key player di dalam squad Sabah FC ni. Of course ada beberapa pemain yang aku tidak sentuh di dalam video ni yang memberikan impact yang besar juga untuk baru perlawanan sebelum ni, tapi aku lebih memerhatikan player-player yang membuat comeback lah. Macam kalau contoh macam Daniel Ting, contoh macam Stu, ini pemain yang seringkali Dominix juga pemain yang seringkali memberi performance yang bagi aku sentiasa konsisten. Tapi kita sekarang ni bercerita mengenai pemain yang baru yang masih lagi mencari rentak bersama Sabah FC. Dan sekarang ni telah slowly memberikan impact mereka kepada squad kita lah. So that's why kenapa aku tidak sentuh beberapa nama-nama tersebut, tapi lebih memokuskan kepada pemain-pemain yang semakin naik lah dia punya reputasi bersama Sabah FC. So okay guys, untuk perlawanan Piala FA ni, of course sekali lagi ini adalah mission impossible, tapi seperti yang katakan bola itu bulat, dan seperti mana telah dilakukan oleh KL City juga, mereka memenangi perlawanan tersebut walaupun bukan berada di top 5. So aku mengharapkan sejarah boleh berulang untuk Sabah FC dan kejutan boleh dicipta lah. So itu yang aku
harapkan di sini. So okay guys, giliran anda tu meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah mengenai apa yang boleh, pendapat anda, apa yang anda rasa boleh membantu Sabah FC memenangi perlawanan ni. Selain daripada nasib, selain daripada bola itu bulat, selain daripada benda-benda yang bukan melibatkan teknikal tu, aku nak mau dengar. Sekarang ni aku mau anda memberi pendapat secara teknikal mengenai cara Sabah FC boleh memenangi perlawanan ni. Letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu di video seterusnya. Assalamualaikum.